Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, kita dalam matematik tingkatan 5. Bab kita pada hari ini adalah bab 3. Tajuk baru bab 3. Dalam bidang matematik pengguna, tajuknya adalah insurans. Okey, cikgu yakin dan cikgu percaya kamu semua pernah dengar perkataan ini, betul tak? Jadi, kamu pernah dengar. Dalam tajuk ini, pengiraan sedikit saja. Jadi apa yang perlu kamu tahu dalam tajuk ini adalah kamu kena tahu dengan detail apakah yang dikatakan dengan insurans. Insurans biasanya kamu dengar insurans takaful, insurans etika, insurans Zurich, insurans Great Eastern. Kita ada banyak jenis insurans. Insurans Prudential. Jadi, apakah tujuan insurans? Apakah tujuan insurans tersebut? Okey, kita tengok. Insurans ni adalah penting. Kenapa penting? Sebab kita ada risiko, yang mana risiko itu kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Jadi, itu tujuan untuk insurans lah. Okey, contohnya kemalangan jalan raya, kemalangan jalan raya, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran, banjir, bukan banjir, cikgu salah tulis. Okey, ataupun tanah runtuh. Okey, seterusnya adalah bil perubatan yang tinggi akibat penyakit kritikal, contohnya penyakit kanser. Okey, pembedahan jantung dan sebagainya. Penyakit kanser ni dia melibatkan kemo, sebab itulah dia punya kos dia adalah tinggi. Ataupun kejadian yang menyebabkan kita menanggung kerugian. Apabila kita menanggung kerugian, makanya perlindungan insurans ni adalah penting. Okey, jadi maka wujudlah perlindungan insurans kepada semua lapisan umur. Okey, walaupun baby lagi, okey, kita sudah ada insurans sebagai perlindungan keuangan jika kejadian yang tidak diingini terjadi. Okey, untuk perlindungan insurans ni, siapa yang dapat insurans adalah orang yang mengambil polisi itulah. Kalau kamu tidak ambil polisi, kamu tidak dapatlah insurans. Macam mana mau ambil insurans? Mau ambil insurans ini dengan syarat kamu perlu bayar bulanan lah. Kalau kamu tidak bayar bulanan, makanya insurans kamu itu tidak sah. Okey, contohnya kamu ambil bulanan. Contohnya kamu ambil takaful lah. Takaful. Kamu tidak bayar dalam tempoh 3 bulan. Okey. Insurans kamu akan di-cancel. Jadi maksudnya insurans ni mesti berterusan. Mesti berterusan. Perlu dibayar. Okey, kita tengok apakah maksud insurans. Insurans maksudnya adalah, tujuannya adalah untuk memindahkan risiko. Risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, kalau kita tengok risiko kita terlampau banyak, memang kita tidak boleh elaklah daripada risiko yang mana terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi, kalau terjadi perkara-perkara tersebut, tentunya kita memerlukan jumlah duit yang banyak. Contohnya mau pergi ke pusat perubatan ke, kalau aksiden mau baki kenderaan ke, memang kita memerlukan duit yang banyak. Jadi, tujuan insurans ni sebenarnya adalah untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, kalau kamu beli dengan takaful, takaful lah yang cover kamu. Kalau kamu beli insurans kamu dengan Zurich, makna Zurich lah yang akan cover kamu punya kemalangan ke apa ke. Okey, contohnya pemegang polisi. Ini pemegang polisi. Pemegang polisi ni maksudnya kamu kena bayar apakah yang kamu insurans yang kamu mahu ambil dengan syarikat insurans. Okey, jika berlaku sebarang kejadian ataupun sebarang kemalangan ataupun sebarang risiko, maknanya pihak insurans ini akan membayar balik. Dia akan bayar pampasan kepada kamu bagi kerugian terjadi tu. Bagi kerugian yang terjadi. Okey, kita tengok
prinsip bagi insurans ni adalah prinsip dia adalah untuk memulihkan kedudukan keuangan pemegang polisi. Okey, pemegang polisi ni yang kamu belilah. Mau jadi pemegang polisi maknanya kamu kena beli insurans kamu dengan harga 100, macam-macam ada harga. Insurans ni kita ada harga RM50, ada 100, ada 150, ada 200, ada bergantung kepada harga itu. Harga insurans itu bergantung kepada kamu punya cover lah. Semakin banyak kamu bayar setiap bulan, makin banyaklah dia akan cover kepada kamu. Okey, untuk memulihkan kedudukan keuangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Okey, ini kita panggil prinsip indemnity. Okey, apa itu indemnity ni? Okey, dalam buku kamu ni ada bagi tahu ni. Okey, syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurankan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurankan. Maksudnya itulah, kalau kamu bayar bulanan dengan harga yang mahal, maka mahal lah yang kamu akan dapat, banyaklah yang kamu akan dapat. Tetapi yang dia akan bayar kerugian itu tidak lebih daripada kerugian yang kamu alami. Contohnya, kamu buka kedai. Dalam kedai kamu tu ada barang, ada banyak barang. Barang-barang kamu tu bernilai RM30,000. Contohnya berlaku kejadian kebakaran ke apa ke, dia akan cover harga tersebut saja. Dia tidak akan bayar kamu sampai 1 juta. Maknanya dia akan bayar, maksudnya di sini amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Itulah maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok syarikat insurans, pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan kerugian yang telah diinsurankan. Pemegang polisi ni siapa? Pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan kerugian yang dialami. Okey, pemegang polisi ni kita lah. Kita yang bayar setiap bulan. Dan kalau berlaku kerugian ataupun risiko pada kita, kita boleh tuntut kepada syarikat insurans. Okey, kontrak insurans. Okey, apa itu kontrak insurans? Polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Maknanya bila kamu ambil mana-mana polisi insurans daripada mana-mana syarikat, Takaful ke Zurich ke Prudential ke, dia akan bagi kamu perjanjian. Dia akan bagi buku tu, buku perjanjian yang mana di dalam buku tu tertakluk semua syarat-syarat dia. Macam mana kamu mau tuntut, semua tu terdapat di dalam buku perjanjian. Premium ni apa? Premium ni adalah jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Okey, macam kamulah, macam kita. Macam cikgu cakap tadi, kamu mau bayar RM50 kah? Dia ada dia punya package dia lah. Syarikat insurans ni dia ada bagi package yang mana harga insurans tu mungkin RM50 sebulan, RM100 sebulan. Itu kita panggil premium. Okey, seterusnya apa lagi yang ada di dalam? Okey, insurans ni dia terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah insurans hayat. Dan yang kedua adalah insurans am. Apakah yang dikatakan dengan insurans hayat ni? Kita tengok. Insurans hayat ni adalah yang kita punya hidup lah. Kita punya kehidupan kita yang mana terdedah dengan penyakit kritikal. Kita terdedah kepada penyakit kritikal. Tambah-tambah lagi, zaman sekarang ini memang banyak sangat. Dan terutamanya juga, samalah juga sekarang ni, musim COVID. Musim COVID ni juga adalah salah satu daripada penyakit kritikal. Dan hilang upaya. Hilang upaya ni contohnya apabila kita berlaku aksiden ke, kemalangan ke, yang melibatkan hilang keupayaan diri. Okey, tidak dapat berjalan, lumpuh, itulah. Okey, serta insurans hayat ni
hayat. Nama dah hayat. Dia melibatkan hayat ni hidup, maknanya insurans yang mengcover kamu apabila kamu mati. Bila melibatkan kematian. Jadi, kita tengok secara detail lagi. Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan keuangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Okey, insurans hayat ni memang untuk keluarga kamu lah. Contohnya bila kamu meninggal, ada anak-anak, okey, anak-anak kamu tu masih lagi kata terpelihara lah. Maknanya dia dapat lagi pihak insurans akan bayar jumlah yang kamu telah ambil polisi kamu lah. Okey, namun sekiranya pemegang polisi ni kamulah masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Okey, samalah macam tadi. Kalau hilang upaya, tiba-tiba kamu tidak dapat berjalan, lumpuh ke apakah, maknanya syarikat insurans ni dia akan bayar kepada kamu. Dia akan bagi kamu pampasan lah. Pampasan. Berapa jumlah tu bergantung kepada perjanjian yang kamu telah ambil lah dengan syarikat insurans. Okey, seterusnya kita tengok. Yang ni dalam buku teks kamu ni. Aktuari. Aktuari ni ialah seorang pakar mengurus dan menghitungkan risiko dalam premium polisi insurans, keadaan annuiti dan lain-lain untuk sesebuah syarikat insurans. Ni kita panggil orang insurans lah biasanya. Ni. Dia memang pakar lah bab berkenaan dengan insurans. Ini salah satu kerjaya. Kerjaya kita panggil aktuari. Aktuari ni adalah pekerjaan. Kalau siapa-siapa yang berminat dalam bidang ini, kita panggil nama dia aktuari. Aktuari. Okey. Seterusnya. Yang tadi, insurans tadi terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah insurans hayat dan yang kedua adalah insurans am. Okey, kita tengok pula yang kedua. Apakah insurans am ni? Okey, insurans am ini memberikan perlindungan selain daripada risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Insurans hayat tadi kan dia lindungi kematian, hilang upaya. Satu lagi apa dia? Penyakit kritikal. Okey, selain daripada tu. Okey. Jadi apakah yang di-cover oleh insurans am ini? Yang pertama adalah insurans motor. Motor ni semua kenderaan yang bermotor lah, bukan motosikal sahaja. Kereta pun kita panggil insurans motor. Jentera ke apakah, semua itu adalah insurans motor. Okey. Yang kedua adalah insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni yang kamu nak pergi ke luar negara ni. Biasanya kita ambil insurans perjalanan ni apabila kita mau ke luar negara. Tak kisahlah negara sempadan dengan kamu ke Singapura ke Thailand ke ataupun kamu mau pergi jumpa Lee Min Ho di Korea ke. Biasanya kita ambil insurans perjalanan. Okey, seterusnya kita tengok dahulu apakah yang dikatakan dengan insurans kebakaran. Okey, insurans kebakaran ni dia memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran. Nama dah kebakaran, mestilah yang melibatkan kebakaran. Kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Biasanya insurans kebakaran ni yang akan ambil insurans kebakaran adalah kedai-kedai lah ataupun pasar-pasar raya. Dia akan ambil ni insurans kebakaran ni. Jika berlaku apa-apa kebakaran, maknanya apa-apa yang dia punya perniagaan masih lagi dapat di-cover lah. Okey, pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kedudukan keuangan
tertakluk kepada jumlah yang diinsyurankan. Kalau dia ambil insurans dia dalam 100,000, memang dia akan dapat 100,000 lah. Kalau dia ambil dalam jumlah 1 juta, okey, dia akan dapat 1 juta. Okey, seterusnya, bagi mendapatkan perlindungan selain daripada kebakaran, kilat, letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan, ataupun tanah runtuh dan sebagainya dalam polisi kebakaran ni. Maknanya bencana alam lah, yang melibatkan bencana-bencana alam. Okey, sekarang ni banyak kejadian pelik-pelik berlaku. Jadi semuanya itu perlu bersedia. Okey, sebab itulah orang kata sediakan payung sebelum hujan. Okey, itulah kepentingan, sangat penting insurans ni. Okey, seterusnya kita tengok insurans motor. Okey, insurans motor ni insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia. Okey, tak kisahlah kamu ada motor kah, kereta kah, kamu wajib memiliki insurans. Sebab apa? Sebab kenderaan kamu tersebut kamu melalui jalan raya. Apabila melalui jalan raya, persentage ataupun peratus berlaku kemalangan tu terlalu tinggi. Sebab itulah kenderaan bermotor ini wajib memiliki insurans. Okey, ini adalah perlindungan yang ditawarkan bagi insurans motor. Okey, yang pertama adalah kita tengok yang pertama. Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Okey, apa maksud pihak ketiga ni? Pihak pertama ni siapa? Pihak kedua ni siapa? Dan pihak ketiga ni siapa? Okey, kita tengok. Pihak pertama ini adalah pemegang polisi. Kamulah. Kalau kamu beli insurans, makna kamu adalah pihak pertama. Pihak kedua ni adalah syarikat insurans. Okey, pihak kedua adalah syarikat insurans dan pihak ketiga adalah mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan disebabkan oleh pemandu, tidak termasuk penumpang. Maknanya jika kamu bawa kenderaan dan kamu aksiden dengan kenderaan yang lain, pemandu bagi kenderaan yang lain itu kita panggil pihak ketiga. Okey, maknanya bagi kenderaan bermotor ini, memang dia akan cover pihak ketiga lah. Maknanya pihak ketiga tu kereta dia rosak ke, ataupun dia mengalami kecederaan ke. Okey, ini di cover oleh insurans motor. Nanti kita tengok kejap lagi apakah yang dikatakan ni. Okey. Okey, seterusnya kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Tak kisahlah kereta dia kemik ke, tiba-tiba kereta dia tercabut tayar ke, maknanya semua tersebut akan di-cover oleh insurans motor yang kamu ambil tadilah. Okey, insurans motor ni untuk pengetahuan kamu perlu diperbaharui setiap tahun. Yang mana setiap tahun kita perlu bayar road tax, betul tak? Okey, road tax tersebut perlu dibayar termasuklah dengan insurans. Harga insurans ni macam mana? Harga insurans ni bergantung kepada jenis kenderaan kamu. Jenis kenderaan kamu. Jika kenderaan kamu contohnya CR-V berbanding dengan kereta kancil. Kereta kancil insurans dia kecil saja. Sebab apa? Sebab dia punya kuasa kereta tersebut kecil. Jadi kalau CR-V ni dia punya kuasa dia besar, makanya insurans dia adalah besar. Makin hebat kereta tersebut, maka makin hebatlah, makin tinggilah insurans yang perlu di-cover bagi kereta tersebut. Okey, bagi insurans motor juga dia akan cover apabila kenderaan kamu mengalami kebakaran ataupun kecurian. Dia akan cover juga. Okey, kemudian kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Okey, kalau kamu mengalami kemalangan pun dan kereta kamu rosak, okey, memang dia akan cover lah. Memang
memang insurans motor ni akan cover. Okey, kita tengok polisi komprehensif. Ni apa maksud komprehensif ni? Perlindungan yang menyeluruh. Apa maksud dia? Pemegang polisi, ingat ya, persamaan polisi dalam semua ni, polisi 1, 2, 3, 4 ni. Perlindungan tidak merangkumi tuntutan pemandu dan penumpang kenderaan sendiri apabila berlaku kecederaan dan kematian. Maknanya dia tidak lindungi kamu. Walaupun insurans motor ini, walaupun kamu ambil insurans motor, kalau kamu mengalami aksiden dan kamu cedera ataupun mengalami kematian akibat aksiden, kamu yang bawa kenderaan tu, dengan penumpang, ada penumpang, dan jika berlaku aksiden kemalangan, dia tidak akan cover kamu, dia tidak akan bayar kamu. Okey, kita tengok apakah yang maksud dia. Contohnya, contoh situasi ni dalam buku kamu ni. Agus, dia pemandu kereta, dan Faizal ni dia penumpang, kepada kereta Agus. Berlaku kemalangan dengan Devi. Okey, kedua-dua ini, Devi pun bawa kereta, Agus pun bawa kereta, di aksiden. Maknanya kereta Faizal rosak, kereta Devi ni pun rosak. Agus dan Faizal ni cedera dan Devi juga cedera. Okey, jadi apakah yang insurans ni akan cover? Kita tengok. Polisi melindungi tuntutan kecederaan dan kerosakan pihak ketiga, iaitu Devi. Okey, Devi, bagi Devi ni, dia insurans, dia akan cover apa dia? Dia akan cover Devi ni dari Devi cedera dan Devi punya kereta. Okey, kereta Devi pun dia akan cover dan kecederaan Devi. Okey, tiba-tiba Devi ni patah kaki ke, patah tangan ke, semua syarikat insurans akan cover. Tetapi bagi Faizal dan Agus, bagi Faizal dan Agus, pihak insurans hanya cover kerosakan kereta sahaja. Kalau Agus dan Faizal ini mengalami kecederaan, syarikat insurans tidak akan cover. Tidak akan cover kecederaan ataupun kemalangan yang dialami oleh pemandu. Itu maksud dia. Dia hanya cover bagi apa? Dia hanya cover bagi pihak ketiga sahaja. Bagi pihak pertama tadi, dia hanya cover kepada kereta sahaja. Boleh faham ke tidak? Sebab apa pihak ketiga ni dia dapat banyak keistimewaan? Sebab dia tidak bersalah. Bukan sebab dia mengalami kecederaan pun sebab kamu yang memandu. Sebab itulah. Jadi seterusnya kita tengok apa lagi yang ada di dalam insurans am tadi. Seterusnya adalah insurans perubatan dan kesihatan. Memberikan perhatian kepada risiko kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Mungkin kita semakin tua kan, bila semakin tua ni makin senanglah untuk dapat penyakit. Jadi dia akan cover insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya, insurans pendapatan hospital. Kalau kita hilang upaya, tiba-tiba berlaku kemalangan ke, lumpuh ke apa ke, pihak insurans pula yang akan bagi kamu duit setiap bulan. Duit setiap bulan dia akan bagi kamu allowance lah, kita kira allowance yang mana untuk membantu, untuk bantuan setiap bulan. Seterusnya, insurans kemalangan diri memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan seperti anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan tadi. Macam tadilah, kalau aksiden, kamu kena ambil dua insurans, yang mana insurans yang pertama adalah insurans motor dan insurans yang kedua adalah insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri ni hanya untuk kemalangan sajalah. Contohnya tiba-tiba tangan kamu terputus,
tiba-tiba jari kamu terputus. Satu jari terputus pun sudah dapat RM50,000 ya. Jika kamu ambil insurans ni. Ataupun tiba-tiba kaki saja terputus. Maknanya dia akan cover ni semua. Dia akan cover. Kalau jari kelingking, jari telunjuk, harga dia lain. Ibu jari pula harga dia lain. Semuanya lain. Maknanya ada orang yang sanggup beli insurans semata-mata kerana itulah. Bila dia tiada duit, tiba-tiba dia buatlah apa-apa yang boleh dia hilang jari dia, kemudian dia tuntut. Senang-senang je kan dapat duit. Seterusnya adalah insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni, apa tujuan dia? Untuk melindungi kamu terhadap kerugian dalam perjalanan. Sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Yang biasa naik kapal terbang, yang biasa naik flight, biasanya contohnya Air Asia lah. Dia akan tanya kamu mau beli insurans travel ataupun tidak. Harga insurans travel ni bukan mahal pun, tak mahal sangat, tetapi setiap kali kamu travel, kamu perlu belilah untuk selamatlah sikit. Maknanya jika kamu berlaku apa-apa dalam perjalanan tersebut, dia akan cover kepada kamu. Contoh seperti kapal terbang terhempas. Biasanya kita dengar kan kapal terbang terhempas. Boeing 730, banyak tiba-tiba kapal terbang hilang. Maknanya apabila kamu ambil insurans perjalanan di sini, pihak insurans akan cover kamu dan akan bagi pampasan lah dekat keluarga kamu. Jika berlaku apa-apalah, berlaku apa-apa perkara-perkara ataupun risiko yang tidak diingini. Seterusnya yang last sekali, dalam insurans am kita ada satu lagi iaitu insurans berkelompok. Insurans berkelompok ni maknanya berkelompok, kita tahu berkelompok ni maksudnya banyak. Maknanya melibatkan memberi perlindungan kepada sekumpulan individu. Biasanya pekerja syarikat ataupun murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Biasanya kamu dengar biasa orang yang bekerja di swasta lah. Dia ada klinik panel dia. Yang mana syarikat tersebut akan cover dia punya sakit ke, demam ke, semua dia akan cover. Yang tu kita panggil klinik panel lah. Yang pertama adalah insurans berkelompok kepada organisasi, macam cikgu cakap tadi. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sesebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan. Maknanya siapa-siapa yang buat perniagaan yang ada pekerja, maknanya dia kena ambil insurans untuk pekerja-pekerja dia. Dengan adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan yang sewajarnya daripada pihak majikan mereka. Dan yang kedua adalah insurans kepada kamu lah. Ingat ya, pelajar sekolah, tak kisahlah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun mana-mana sekolah, kita ada perlindungan keuangan disediakan kepada pelajar seperti kematian, lumpuh, kecacatan, elang kerusi roda dengan polisi dan hak perlindungan tertentu. Ingat ya, setiap pelajar di Malaysia, kamu ada insurans dia. Insurans kamu telah dibayar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maknanya jika kamu mengalami risiko-risiko ini, kamu boleh tuntut dengan pihak sekolah. Pihak sekolah akan tuntut insurans untuk kamu. Dengan syarat, jika berlaku kemalangan di sekolah, memang sekolah akan tanggunglah. Dan jika berlaku kemalangan di luar, biasanya di luar waktu sekolah, untuk memudahkan kamu tuntut kamu punya insurans, sebab itulah kamu datang sekolah, pihak sekolah memang suruh kamu pakai lencana sekolah, baju yang memiliki lencana sekolah. Kenapa pentingnya lencana sekolah tu? Inilah penting sebab untuk tuntut kamu punya insurans. Jika tiada logo sekolah memang susah. Bila berlaku kematian, bila berlaku aksiden ke apa ke, memang susah sikitlah untuk tuntut. Tapi jika sudah ada terang-terang lagi kamu punya logo sekolah ataupun lencana sekolah, memang senanglah untuk kamu tuntut insurans daripada sekolah.
sekolah. Banyak ya, dapat banyak. Okey. Okey, insurans kamu tu memang dibayar oleh KPM lah. Okey, seterusnya. Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am tadi. Insurans am tadi kan ada banyak jenis. Insurans motor, insurans kebakaran, insurans kesihatan, insurans berkelompok. Okey. Ialah 1 tahun. 1 tahun saja dia cover. Ataupun kurang daripada tempoh 1 tahun. Okey. Premium yang dibayar pula adalah satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Contohnya seperti insurans perjalanan tadi. Bila kita mahu pergi melancong, barulah kita ambil. Okey, dia ada insurans perjalanan ni. Ada dalam tempoh 1 tahun, ada dalam tempoh 1 minggu, ada dalam tempoh 1 bulan. Bergantung kepada perjalanan kamu lah. Kalau kamu mau pergi 1 bulan, buat apa kamu mau ambil 1 tahun? Mahal lah. Kalau kamu mau pergi 1 minggu, ambillah untuk 1 minggu sahaja. Itu insurans dia. Ataupun mahu ambil ketika perjalanan dalam 1 hari itu pun boleh juga. Dia ada syarat-syarat dia lah. Jadi kalau kamu mau tahu detail, kamu perlu cari syarikat insurans dan dia suruh mereka terangkan kepada kamu. Okey, tujuan anda mendapatkan insurans adalah sebagai, ini pentingnya insurans. Sebagai bantuan keuangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya menghidapi penyakit ketika ataupun ataupun meninggal dunia. Okey. Untuk kamu punya keluarga lah backup. Kalau kamu kerja, keluarga kamu tidak bekerja, bila kamu meninggal dunia, susah keluarga kamu. Kesian keluarga kamu. Jadi inilah kepentingan insurans. Okey, seterusnya menguruskan perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja. Okey, jika kamu hilang upaya, insurans lah yang akan bantu kamu. Okey, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan tinggi macam kanser lah tadi. Manalah kita mampu setiap kali mahu kemo RM8,000 mahu cari di mana? Bila mendapat penyakit kanser ni, kemo dia bukannya 1 kali, bukan 2 kali, berkali-kali. Dan setiap kali kemo, kos dia adalah RM8,000. Bayangkan kalau 7 kali. 7 kali kemo darab dengan RM8,000. Berapa? RM56,000. Mau cari di mana? Jadi bila kita ada insurans ini akan cover kita semua. Okey, seterusnya adalah sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Pampasan ni kalau yalah pampasan. Pampasan ni maksud tuntutan lah. Okey, seterusnya itu sahaja untuk hari ini dulu. Okey. Cikgu harap kamu sudah faham dan kamu sudah jelas sedikit berkenaan dengan insurans. Tajuk ni penting dan tajuk ni memerlukan pemahaman dan penerangan sepenuhnya. Cikgu harap kamu dengar elok-elok dan jika ada yang tidak faham boleh tanya cikgu. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.